Batu Gajah. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya ada rekod sini, IKR sudah bercakap, Pak sudah cakap, gitu. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya rujuk perbahasan saya terus kepada bahagian berkenaan gangguan seksual sahaja. Datuk Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan pertama yang saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, mengapakah kementerian tidak boleh mengadakan satu akta anti gangguan seksual dengan spesifiknya? Mengapakah sekadar menyelitkan satu bahagian yang mempunyai 7 seksyen sahaja dalam akta kerja? Apakah halangannya untuk kementerian mengadakan satu akta anti gangguan seksual ini yang telah diminta oleh NGO wanita lebih 10 tahun? Kok amalan mencegah dan membasmi gangguan seksual di tempat kerja telah gagal? Sebab ia tiada kuasa undang-undang. Tapi apabila saya meneliti bahagian ini, gangguan seksual yang diselitkan dalam ruang undang-undang ini, saya amat kecewa. Saya amat kecewa melihat nampaknya kementerian tidak memandang serius masalah gangguan seksual ini. Memang benar apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Ibu Barat. Ia dibuat sekadar lebih kurang sahaja. Tidak lengkap, maklumannya tidak lengkap, tidak sempurna. Kerana saya akan beritahu mengapa begitu banyak kelemahan dan tidak akan berjaya atau efektifnya mencegah, menggalakkan mangsa untuk keluar, membuat aduan dan juga memberi pembelaan kepada mangsanya. Saya rujuk kepada interpretasi 81A, Complaint of Sexual Harassment, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Subang tadi. Ia terhad kepada mereka di bawah contract and service, employee-employer relationship sahaja. Ia mengecualikan interpretasi yang saya baca, mereka yang mempunyai relationship seperti seorang jururawat dengan pesakit. Kalau seorang jururawat dia menjadi mangsa gangguan seksual kerana diganggu oleh pesakit, bagaimana pula? Apakah ia dirangkumi di bawah rang undang-undang ini? Bagaimana pula seorang wartawan diganggu seksual oleh seorang yang ditemu deganya? Bagaimana pula dengan seorang ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini? Bagaimana pula dengan pelatih dan jurulatihnya? Ini tidak dirangkumi. Sebab Yang Berhormat Kementerian buat sekadar lebih kurang saja. Walaupun di sini ada menyatakan tanpa mengira irrespective of the wages of the employee, tapi situasi sedemikian tidak dirangkumi bersama. Apakah kementerian ada merujuk kepada akta negara Filipina? Ya. Yang Berhormat Tu Gajah, ada satu situasi lagi. Kalau seorang pekerja di kilang A yang dia diganggu seksual oleh pekerja di kilang B, macam mana? Adakah dia termasuk di dalam sini juga? Ia tidak dirangkumi. Setahu yang saya baca dari undang cadangan yang dipindah di bawah bahagian ini. Jadi dan seterusnya. Itulah saya kata begitu lemah, begitu tidak lengkap. Saya rujuk kepada 81B Yang Berhormat Menteri. Dia menyatakan bahawa apabila majikan menerima aduan, dia haruslah membuat penyiasatan. Shall inquire into the complaint in the manner prescribed by the minister. In the manner prescribed by the minister. Tapi tiada maklumat bagaimanakah inquiry ini patut dijalankan. Yang inquiry ini adalah yang paling penting. Tapi dia simpan untuk bila, Tan Sri? Dia simpan bawah Seksyen 102. Selepas ini barulah Menteri buat regulation, buat peraturan. Di dalam Dewan ini dia harus ada check and balance. Sama ada mekanisme yang digunakan untuk menjalankan inquiry ini. Apakah ia bebas? Apakah komposisi anggotanya? Mesti diterakan dalam seksyen ini. Tapi dia senyap, simpan untuk Menteri buat selepas ini. Kalau kita tengok akta yang lain, dari negara Filipina mereka ada katakan dia mesti mempunyai wakil pekerja, mesti mempunyai wakil majikan, mesti mempunyai komposisi wanita di dalam mendengar inquiry tersebut. Tapi senyap,
dia simpan untuk menteri gunakan kuasa dia. Dan kita tak boleh check and balance dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan selepas itu, Tan Sri, apa yang mengejutkan saya ialah apabila membaca undang-undang ini, dia memperuntukkan kalau majikan enggan mengadakan inquiry berkenaan aduan yang diterimanya, dia diberi masa memaklumkan kepada pengadu bahawa saya tak mau menyiasat. Tidak lebih daripada 30 hari. Walaupun di sini ada mengatakan as soon as practicable, but in any case not later than 30 days. Dia ada 29 hari lah. Itu begitu panjang masanya. Dan majikan boleh, Tan Sri, dia boleh kata ini komplain ini ferocious, vexatious lah, is not made in a good faith. Bawah 81B, subsection 3B, dia boleh tolak terus. Saya tak mau menyiasat. Semua kes aduan patut dipandang serius. Tapi diberi peruntukan boleh tolak terus. Tapi kalau majikan enggan menyiasat aduan menggunakan peruntukan ini, mangsa lari pergi ke Director General. Apa Director General boleh buat, Tan Sri? Bawa peruntukan ini, dia kata, Director General kata, yes, kalau saya dapat ini kes memang patut disiasat. Director buat apa? Saya hantar balik kepada majikan. Ini 81B subsection 5(a). If he thinks the matter should be inquired into, direct the employer to conduct an inquiry. Dia tolak balik kepada majikan. Ini apa, Tan Sri? Oh, kalau saya pergi Director General sebab majikan tak nak siasat. Oh, Director General, if he agrees with the decision of the employer not to conduct the inquiry, inform the person who referred the matter to him that no further action will be taken. Director General seorang diri boleh tentukan sama ada kes atau tak ada kes. Kalau ada kes, dia tolak balik kepada majikan. Bagi majikan 30 hari tulis laporan beritahu saya apa kedudukan kes. Kalau tak dimaklumkan, dia akan didenda. Ini tidak memandang serius langsung gangguan aduan masalah gangguan seksual ini. Tan Sri yang betul. Tadi situasi yang saya tak katakan hubungan jururawat pesakit, pelatih jurulatih, sukarelawan, ahli parlimen, wartawan dan mereka, orang yang ditemu tugas situasi ini, apakah tidak dirangkumi ini, mereka terus perlu membuat aduan kepada pihak yang lain. Itu melalui pihak polis, membuat aduan kepada pihak polis, menjadi kes di bawah penal code. Jika sedemikian, ia akan mengambil masa yang panjang. Atau dia kena pergi ke civil court untuk membuat ambil tindakan. Ini ada peluang yang baik pihak kementerian mengadakan satu akta. Tapi pihak kementerian tidak. Selitkan satu bahagian saja. Dan di bawah section 81C, dia menyatakan bahawa 81C subsection 1B, in the case where the person against whom the complaint of sexual harassment is made is a person other than an employee, recommend that the person be brought before an appropriate disciplinary authority to which the person is subject to. Apa maksudnya? To be brought before an appropriate disciplinary authority to which the person is subject to. Apakah definisinya? Apakah maksudnya? Tiada penjelasan diberi. Tan Sri. Dan seterusnya, Director General tugasnya sikit saja. Tendang balik kepada majikan kalau dia dapati ada kes, atau kalau melibatkan satu aduan terhadap seorang majikan yang dia adalah sole proprietor, baru dia akan menyiasatkan kes tersebut. Jika tidak, dia tendang balik kepada majikan, atau dia seorang diri memutuskan sama ada kes atau tidak. Dan Sri yang dipertua, saya rasa adalah baik seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Ibu Barat, dan undang-undang ini seharusnya dirujuk balik kepada satu jawatan kuasa pilihan untuk meneliti semua khasnya yang saya bangkitkan tadi, gangguan seksual. NGO wanita meminta agar mengadakan satu akta untuk memastikan bahawa kerajaan memandang serius untuk menggalakkan mangsa-mangsa ini keluar untuk membuat aduan. Ini kerana kalau mangsa-mangsa ini tidak keluar membuat aduan ini, kita tidak tahu
sejauh mana keseriusan gangguan seksual ini satu, dan ia juga akan menjejaskan produktiviti sesebuah syarikat juga. Jadi ia untuk kepentingan semua. Jadi saya tidak faham. Itu soalan yang saya tanya tadi. Apakah halangan untuk kerajaan menghadirkan satu akta? Jadi saya rasa Tan Sri Yang di-Pertua, apa yang saya nyatakan tadi, saya pohon agar rang undang-undang ini dirujuk semula kepada satu jawatan kuasa pilihan. Terima kasih Tan Sri.